Kain sutra cantik disulam, molek dipakai, jangan disimpan. Pemanis kata ucapan salam, salam sejahtera saya ucapkan. Salam sejahtera kepada Cegu dan rekan-rekan yang menonton video pengucapan awam saya pada hari ini. Nama saya Jovinelin Dijaikul dengan nomor matriks E187159. Saya merupakan pelajar dari Fakulti Ekonomi dan Pengurusan dengan kursus Ijazah Sarjana Muda Ekonomi dengan Kepujian. Pada hari ini, saya ingin membawakan tajuk pengucapan awam saya yaitu pengangguran di Malaysia. Seperti yang kita ketahui, masalah ini amat ketara berlaku pada masa ini akibat daripada pandemik COVID-19. Pengangguran merupakan suatu keadaan di mana seseorang yang mahu bekerja tetapi tidak mendapatkan pekerjaan mereka. Mereka ini digolongkan sebagai tenaga buruh sebuah negara, yaitu mereka yang berumur antara 15 hingga 64 tahun yang sanggup bekerja. Jika dilihat pada data yang diperoleh pada tahun 2021, kadar pengangguran pada tahun 2021 naik kepada 4,6 berbanding 4,5% pada tahun 2020. Hal ini sekaligus telah menjadikan kadar pengangguran pada tahun 2021 sebagai kadar pengangguran tertinggi sejak tahun 1993. Pada masa kini, ramai orang yang masih sibuk mencari pekerjaan dan yang masih belum mendapatkannya. Pengangguran ini boleh dianggap sebagai satu masalah yang serius karena ia akan menyebabkan kegagalan keuangan, kemiskinan, perasaan ditolak, dan sebagainya. Menurut pakar ekonomi Keynes, sesebuah negara yang mempunyai kadar pengangguran 4% atau kurang menunjukkan negara tersebut mencapai guna tenaga penuh. Pengangguran adalah fenomena biasa bagi sesebuah negara yang pasaran buruhnya adalah dinamik. Sesetengah pengangguran hanya berlaku dalam jangka masa pendek, yang mana ianya adalah proses semula jadi bagi individu yang bergerak dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain. Manakala sesetengah pengangguran yang lain pula mengambil masa berbulan-bulan, mungkin disebabkan kesukaran mencari pekerjaan. Sesebuah negara dikatakan mempunyai pertumbuhan ekonomi yang mapan jika kadar penganggurannya adalah rendah. Sebaliknya, jika kadar penganggurannya adalah tinggi, maka berlakunya pembaziran sumber manusia. Masalah pengangguran ini akan berlanjutan menjadi satu masalah ekonomi yang sangat penting dan harus ditangani dalam pasaran buruh. Penurunan kadar pengangguran merupakan petanda yang baik dalam ekonomi karena firma menambahkan peluang pekerjaan sebagai tindak balas kepada peningkatan jumlah jualan dan juga keluaran. Manakala peningkatan kadar pengangguran merupakan petanda yang tidak baik dalam ekonomi karena ia menunjukkan prestasi firma yang sedang merosot sehingga menyebabkan firma berhenti mengambil pekerja atau memberhentikan pekerja sedia ada akibat kejatuhan dalam permintaan. Secara umumnya, terdapat 4 jenis pengangguran yang boleh kita ketahui. Pengangguran yang pertama ialah pengangguran geseran. Pengangguran geseran atau normal ini berlaku apabila pekerja berhenti kerja untuk mencari pekerjaan yang lebih baik tetapi tidak menjumpainya dengan serta-merta. Frictional ini merujuk kepada ketidaksesuaian di antara permintaan buruh dan bekalan buruh. Pengangguran ini berlaku sementara sehingga pekerja menjumpai pekerjaan yang mereka mahukan. Pengangguran yang kedua adalah pengangguran bermusim. Pengangguran bermusim berlaku apabila industri mengalami musim yang lembab. Contohnya dalam pembinaan. Selain itu, pesawat padi juga tidak turun ke bendang apabila selesainya musim menuai. Dan nelayan tidak turun ke laut untuk menangkap ikan pada musim tengkujuh. Pengangguran yang ketiga adalah pengangguran berstruktur.
Pengangguran berstruktur muncul daripada ketidakseimbangan di antara jenis pekerjaan yang pekerja mahu dan jenis pekerja yang majikan perlukan. Ketidakseimbangan ini boleh disebabkan oleh kekurangan kemahiran, lokasi, atau karakter pribadi. Pembangunan teknologi misalnya menyebabkan keperluan kemahiran baru dalam banyak industri, menyebabkan mereka yang tidak mengemas kini kemahiran mereka akan kehilangan pekerjaan. Pengangguran yang terakhir adalah pengangguran kitaran. Pengangguran kitaran disebabkan oleh kekurangan permintaan buruh. Apabila kitaran perniagaan merosot, permintaan terhadap barang dan perkhidmatan akan jatuh. Akibatnya, pekerja akan diberhentikan. Masalah pengangguran ini sudah tentunya akan memberikan kesan kepada ekonomi dan juga sosial. Kesan pengangguran terhadap ekonomi termasuklah mengurangkan keluaran negara, menurunkan taraf hidup, dan sekaligus melambatkan pembangunan negara. Pengangguran yang tinggi juga boleh meningkatkan kadar kemiskinan dalam sebuah negara. Kesan pengangguran terhadap sosial termasuklah pengaruh negatif dalam keluarga dan mewujudkan ketidaktentraman yang boleh membawa kepada pergaduhan. Ia juga boleh membawa kepada peningkatan kadar jenayah akibat masalah keuangan, masalah tekanan jiwa, dan tiada keyakinan diri. Kesimpulannya, pembukaan semula lebih banyak aktiviti perniagaan dengan pematuhan kepada SOP yang sudah dilonggarkan akan dapat mengimbangi kepentingan kesehatan dengan pemulihan ekonomi dan perniagaan. Kelonggaran yang kerajaan berikan bagi operasi aktiviti ekonomi, package rangsangan, dan program vaksinasi dapat membantu melegakan serta mengurangkan beban perniagaan dan seterusnya mempercepat pemulihan pasaran pekerjaan pada tahun ini. Sekian, terima kasih.